Assalamualaikum diucapkan kepada yang berbahagia Dr. Nora Azian binti Haji Nahar dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kami dari kumpulan 1 akan membentangkan topik 7 perhubungan media. Saya Fatih Syafiqah. Saya Nurul Najah binti Abdul Thani. Saya Fatih Syamira binti Syamsul. Saya Nur Hafizah Adenan. Saya Nur Fatihah binti Muhammad Yunan. Baiklah, kita bermula daripada konsep hubungan media. Menurut Rick, hubungan media adalah corak komunikasi yang berlaku antara sesebuah organisasi dan bahagian-bahagian media yang berminat dengan organisasi tersebut. Hubungan media ini digunakan untuk meningkatkan reputasi, menambahkan keyakinan publik dan promosi produk serta perkhidmatan. Namun begitu, bagi memilih media komunikasi yang bersesuaian, sesebuah organisasi itu perlu mempertimbangkan 3 aspek, iaitu keutamaan mereka, yang kedua objektif komunikasi dan yang ketiga publik yang hendak dituju. Okey, terdapat 4 kepentingan hubungan media. Yang pertama ialah keberkesanan dan kecekapan kos. Seperti yang kita maklum, media dapat bertindak sebagai medium untuk menyebarkan berita atau maklumat dengan cepat sekaligus dapat membantu sesebuah organisasi itu menjimatkan wang dan kos pemasaran untuk mempromosikan produk mereka. Yang kedua, hubungan media ni penting untuk menjadi penyelamat semasa suatu krisis timbul. Di sini kita dapat lihat sekiranya sesebuah organisasi ditimpa musibah atau krisis, organisasi tersebut akan menggunakan media bagi menyampaikan mesej kepada orang awam serta menyelamatkan organisasi ketika menghadapi suatu krisis buruk. Yang ketiga, hubungan media sebagai alat untuk pihak pengurusan mengukur kualiti perkhidmatan mereka. Contohnya, sekiranya sesebuah organisasi tersebut ingin mendapatkan maklum balas mengenai kualiti produk jualan mereka, mereka akan menggunakan media bagi mendapatkan maklum balas daripada publik. Dan yang terakhir, hubungan media ni penting untuk untuk organisasi mendapatkan iklan percuma. Hal ini demikian kerana hari ini dapat dilihat dalam ketika media itu sendiri akan mencari maklumat mengenai organisasi tersebut untuk disiarkan, dalam erti kata lain mendapat publicity percuma, dan perkara ini membuktikan bahawa media memainkan peranan penting dalam menggambarkan imej positif sesuatu organisasi. Okey, terdapat 2 bentuk komunikasi media. Yang pertama ialah komunikasi dalaman, yang mana komunikasi dalaman ni digunakan oleh organisasi untuk menyebarkan maklumat yang khusus untuk ahli-ahli korporat itu sendiri. Contohnya seperti memo, buku panduan pekerja, buletin korporat dan sebagainya. Dan yang kedua ialah komunikasi luaran. Komunikasi luaran ni digunakan oleh sesebuah organisasi untuk menyebarkan maklumat kepada publik luar atau orang awam untuk mendapatkan tindak balas atau tindakan daripada mereka. Di sini komunikasi luaran ada 2 jenis, iaitu advertisement dan infotainment. Seperti dapat kita lihat, advertisement ni merupakan gabungan iklan dan hiburan yang mana sesebuah organisasi akan menggunakan advertisement ni untuk mempromosikan produk mereka di samping meletakkan produk mereka dalam hiburan, kira-kira dalam lagu, filem, drama dan sebagainya. Okay, ini salah satu contoh daripada advertisement yang dapat dilihat dalam filem Transformers. Oh, see, no, that doesn't work. See? Great, now. Ini merupakan iklan kereta Chevrolet Camaro yang diiklankan dalam filem Transformers. Dengan cara ini,
syarikat kereta ni sendiri dapat mempromosikan produk kereta mereka secara tidak langsung untuk tontonan orang awam. Okey, contoh yang kedua bagi advertisement ialah advertisement sebuah agensi pelancongan dalam lagu Terlalu Memuja yang dinyanyikan oleh Wani Hasrita. Advertisement ni dapat dilihat pada akhir lagu tersebut. Seperti yang kita dapat lihat di akhir lagu Terlalu Memuja ni, Wani Hasrita iaitu penyanyi lagu itu sendiri mempromosikan agensi pelancongan Korea dalam lagu di akhir lagu tersebut. Dan yang ketiga ialah contoh untuk periklanan infotainment. Infotainment ni merupakan gabungan elemen hiburan di samping sebagai sampingan kepada mesej utama untuk menyampaikan sesuatu maklumat. Di sini saya meletakkan contoh infotainment makanan. Dia menceritakan tentang makanan dalam rancangan TV ASEAN Food Network AFN bagi mengelakkan maklumat yang disampaikan mengenai makanan ni menjadi bosan. You know, the Asian Food Channel is changing. Say hello to the Asian Food Network. And you're gonna love it even more. The only network in Asia dedicated to Asian cuisine in more ways than one. So good. Get ready for a feast for the senses, a connection with like-minded food enthusiasts, and updates on the hottest food trends. Have you eaten? We take our passion for Asian cuisine beyond the kitchen. Come and tuck into Asia. Only on the Asian Food Network. Okay, seterusnya saya menyerahkan sesi pembentangan kepada saudari Fatihah. Baiklah, terima kasih saudari Fatih Syafiqah. Baiklah, yang seterusnya ialah tujuan perhubungan media. Terdapat 4 tujuan perhubungan media. Yang pertama ialah untuk membolehkan sesebuah organisasi mencapai matlamat programnya. Yang kedua adalah untuk memupuk pemahaman orang awam tentang nilai dan kepercayaan organisasi. Yang ketiga adalah untuk mendidik orang awam tentang faedah yang boleh diberikan oleh organisasi, dan yang keempat adalah untuk mempromosi organisasi menerusi liputan media yang baik dan teguh. Yang seterusnya ialah jenis perhubungan media. Jenis rangkaian media. Jenis rangkaian media ni terdapat 2 jenis rangkaian media, iaitu media tradisional dan media baru. Media tradisional ataupun media lama ni lebih digunakan dalam dunia pemasaran dan pengiklanan selama bertahun-tahun. Ini adalah akar ikan dan bentuk yang paling biasa digunakan dalam dunia perniagaan setiap hari. Walaupun media tradisional ni sangat berkesan, dalam beberapa tahun terakhir ni semakin banyak perniagaan yang menggunakan media baru dalam mempromosikan atau mengiklankan perniagaan mereka bagi menjangkau khalayak sasaran ramai. Antara contoh media tradisional yang digunakan dalam perniagaan ialah majalah popular seperti majalah Wanita. Seterusnya ialah majalah perniagaan. Ada gambar. Majalah perniagaan seperti majalah usahawan. Yang seterusnya ialah stesen televisyen seperti TV3 dan juga Astro. Yang keempat ialah stesen radio seperti Era FM dan Suria FM. Yang seterusnya ialah laporan tahunan, dan yang terakhir ialah surat khabar. Baiklah, yang kedua ialah media baru. Media baru ni merupakan masa depan periklanan. Media baru ni merujuk kepada kandungan yang boleh diakses dalam bentuk media digital. Semakin banyak pengguna dan perniagaan yang bergantung pada media baru untuk mencari maklumat mereka. Antara contoh media baru yang digunakan dalam perniagaan ataupun periklanan ialah blog, media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter. Yang seterusnya ialah stesen TV dalam talian.
Selain itu, laman web perkongsian video, stesen radio dalam talian dan juga majalah dalam talian. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya, Fatin Syamira. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan dengan kandungan penerbitan dan juga promosi. Kandungan penerbitan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan sesebuah syarikat melalui perhubungan media. Seperti yang kita sudah sedia maklum, kandungan media dan promosi ini penting untuk menyebarkan berita terkini dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai sesebuah organisasi. Berkaitan dengan promosi pula, kandungan penerbitan yang dilakukan oleh pihak media dapat membantu organisasi untuk mengurangkan kos pemasaran terutamanya dalam menyampaikan segala maklumat yang penting berkaitan dengan organisasi seperti yang telah diterangkan oleh saudari Syafiqah sebentar tadi ataupun saudari Fatihah sebentar tadi, sama ada menggunakan media tradisional maupun media baru. Seterusnya, kita akan beralih kepada paparan yang seterusnya. Kandungan penerbitan mengandungi dua perkara iaitu mesej utama dan juga bahan-bahan media. Kandungan ini perlulah didokumentasikan bagi tujuan perhubungan awam. Hal ini demikian kerana perkara tersebut akan membentuk satu komponen dalam penerbitan dan juga promosi. Seterusnya kita akan pergi kepada mesej utama. Mesej utama merupakan maklumat utama yang akan dikongsikan dan dikomunikasikan kepada orang awam mengenai sesebuah organisasi. Mesej utama perlulah mengandungi ciri-ciri penting organisasi. Sebagai contohnya, mesej yang disampaikan kepada pihak media perlulah meliputi visi organisasi, misi polisi syarikat, perundangan, perkara yang akan dan telah dicapai oleh organisasi serta elemen-elemen penting yang lain. Perkara ini adalah bagi memastikan masyarakat akan mengetahui pastinya mereka akan terus menggali maklumat mengenai organisasi atau membeli barangan yang ditawarkan. Sebagai contohnya, syarikat Andalusia Travels and Tours sering memastikan masyarakat mengetahui mengenai perkhidmatan yang ditawarkan iaitu perkhidmatan haji dan umrah. Justru media-media yang mempromosikan syarikat ini berdasarkan perkhidmatan yang ditawarkan, harga pakej perkhidmatan, perlindungan takaful, maklumat hotel penginapan dan sebagainya. Selain itu, bentuk mesej utama perlulah jelas, mudah dan padat serta bermakna bagi memastikan pihak luar akan ataupun masyarakat mudah untuk memahami mesej yang ingin disampaikan oleh organisasi. Kenyataan dalam mesej yang diberikan juga perlulah berunsurkan fakta, bebas daripada segala penipuan dan juga kesilapan. Sebagai contoh, ejen hartanah maupun ejen penjualan rumah akan menggunakan ayat yang mudah dan ringkas mengenai produk yang dijual oleh mereka dalam maklumat iklan yang dipaparkan. Sama ada di akhbar maupun media massa seperti jenis rumah yang ingin dijual, harga, lokasi dan juga nombor telefon untuk dihubungi. Mesej yang melirik dalam majalah ini dan akan kurang mendapat perhatian masyarakat kerana mengambil masa yang lama untuk dibaca dan isi kandungan maklumat juga sukar untuk disampaikan. Seterusnya, mesej utama yang diketengahkan diharapkan dapat meyakinkan khalayak mengenai perkara yang perlu diketahui umum mengenai sesebuah organisasi. Sebagai contoh, syarikat penerbangan tambang murah AirAsia yang terkenal dengan slogannya "Now Everybody Can Fly" selalu menjadi pilihan masyarakat Malaysia untuk melancong ke destinasi yang ingin dituju kerana masyarakat yakin dengan perkhidmatan yang diberikan. Hal ini demikian kerana perkhidmatan yang ditawarkan adalah sama dengan mesej-mesej promosi yang sering dilakukan di media massa maupun di media elektronik. Kiranya apa yang mereka lihat itu yang mereka dapat. Para pelanggan lain juga akan meyakini perkhidmatan yang disediakan berdasarkan maklum balas penumpang-penumpang yang lain. Baiklah, seterusnya kita akan beralih ke bahan-bahan media. Bahan-bahan media merupakan alat yang penting dalam industri perhubungan media di Malaysia. Dan penggunaan bahan media ini adalah untuk tujuan pemasaran dilihat sangat berkesan. Terdapat 4 contoh bahan media iaitu maklumat media, biografi, maklumat grafik dan juga gambar. Maklumat media merupakan maklumat terperinci mengenai mesej yang hendak disampaikan atau dikomunikasikan kepada pihak media dan juga masyarakat. Maklumat ini perlu disediakan kepada media agar maklumat atau berita terkini
mengenai organisasi dapat disampaikan. Maklumat ini juga seharusnya mengandungi ciri-ciri penting yang akan menjawab soalan-soalan seperti mengapa, di mana, bila, siapa dan sebagainya. Seterusnya ialah biografi. Biografi ini dapat menghuraikan maklumat khusus tentang latar belakang kepakaran wakil syarikat. Sebagai contohnya, syarikat Nazar Group of Companies dipelopori oleh SM Nasimuddin, SM Amin dan juga kepakaran anak-anak beliau yang juga wakil syarikat seperti SM Faisal sebagai pengurus kumpulan bersama dan juga pengarah iaitu SM Falik, Nurdia dan Nur dan Nadia. Seterusnya ialah maklumat grafik. Maklumat grafik ini meliputi seperti logo syarikat yang dapat menerangkan sedikit sebanyak mengenai butir-butir syarikat, dan yang terakhir ialah gambar. Gambar ini dapat membantu media untuk meningkatkan berita dan komunikasi sebuah organisasi. Sebagai contohnya, gambar bukti pembelian dan makhluk balas sesebuah organisasi menjual makanan amat membantu untuk meyakinkan masyarakat di luar sana untuk turut membeli makanan tersebut. Jadi sekian sahaja daripada saya persilakan sahabat saya seterusnya. Baiklah, seterusnya saya akan masuk kepada penentu berita. Jadi media menjadi penentu dalam menerbitkan sesebuah berita. Malah penyediaan berita dan kandungan berita yang akan diterbitkan menjadi satu elemen penting. Jadi hal ini demikian kerana media membantu syarikat menyebarkan maklumat dan berita mengenai syarikat tersebut dan juga produk produk atau perkhidmatan yang akan dikeluarkan. Selain itu, jika syarikat tersebut menjaga hubungan yang baik dengan pihak media, maka pihak media akan dapat membantu memaksimalkan reputasi syarikat menerusi berita yang berwibawa positif dan boleh dipercayai. Hal ini demikian kerana media menjadi pilihan dan tontonan orang ramai, tidak kira umur, pangkat dan bangsa. Jadi pengaruh media amat luas dan penting dalam memastikan reputasi dan imej syarikat terjamin dan bertambah baik. Kemudian berita juga membantu akan mencari maklumat yang berbeza berdasarkan jenis urus niaga. Sebagai contoh, media ingin mendapatkan perkara-perkara yang terbaru dan terkini daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai statistik jangkitan virus COVID-19 di Malaysia agar rakyat dapat terus berwaspada. Contoh lain adalah seperti urusan dengan syarikat perfilman yang ingin mengeluarkan filem atau drama terbaru. Media ingin mengeluarkan iklan acah misalnya bagi membantu syarikat mempromosikan filem terbaru mereka. Oleh itu, organisasi perlu bersiap sedia dengan berita yang dapat menjawab soalan-soalan yang bakal soal atau yang diingini oleh media. Syarikat juga perlu menyediakan berita yang dapat menjawab soalan berbentuk 5W1H. 5W1H ni adalah bentuk soalan dalam bahasa Inggeris iaitu who, siapa, what, apa, where, di mana, why, mengapa, when, bila, dan 1H adalah how, iaitu bagaimana. Kandungan berita yang dapat menjawab ke-6 bentuk soalan ini akan dianggap sebagai berita yang baik kerana mempunyai maklumat lengkap dengan segala yang dicari oleh media dan khalayak. Okay, berikut saya ada berikan contoh berita yang dikeluarkan oleh Sinar Harian secara atas talian yang telah menjawab ke-6 bentuk soalan. Jadi saya ada tandakan perkara-perkara penting dengan 6 warna yang berbeza. Jika anda dapat lihat di warna kuning menjawab persoalan siapa yang menganjurkan iaitu Nestle dalam berita ini. Kemudian apakah ditandakan dengan warna biru iaitu peraduan gaji seumur hidup. Kemudian warna ungu pula menjawab soalan mengapa iaitu bagi menghargai sokongan yang ditunjukkan oleh rakyat Malaysia kepada jenama-jenamanya selama lebih 100 tahun itu. Kemudian warna merah jambu yang ditandai dengan untuk menjawab persoalan bagaimana iaitu dengan pembelian produk Nestle serendah RM15 dalam satu resit. Dan yang keempat pula pada warna hijau iaitu tempat where berlangsungnya di Petaling Jaya. Dan yang terakhir ialah warna kelabu di gambar yang ketiga iaitu berlangsungnya peraduan ini bermula pada 14 Februari 2020 sehingga 30 April 2020. Okey, seterusnya kita masuk kepada unsur penting dalam berita. Jadi berita ini penting perlu mempunyai unsur-unsur
keempat-empat unsur ini. Dan salah satunya yang pertama ialah berita yang benar atau betul. Jadi cerita atau berita yang dikeluarkan mestilah betul, sah dan berasaskan fakta kerana media hanya mencari kebenaran untuk dikeluarkan. Kemudian berita juga perlulah relevan dan penting kerana berita yang diterbitkan mestilah penting kerana pihak media ingin menjadikannya berita utama yang boleh membawa reputasi yang baik kepada organisasi tersebut. Yang ketiga, berita mestilah mempunyai tanda atau petikan ucapan yang baik. Dalam petikan ucapan yang boleh meninggalkan kesan mendalam kepada masyarakat akan diberikan perhatian dan penilaian oleh pihak media. Oleh itu kita dapat lihat banyak berita yang mengambil petikan ucapan daripada orang yang menuturkannya kemudian menjadikannya tajuk bagi menarik perhatian khalayak. Dan yang terakhir ialah tarikan secara visual. Visual yang menarik dalam berita adalah sangat penting kerana masyarakat sekarang lebih tertumpu kepada visual berbanding tulisan semata-mata. Seterusnya adalah komponen cerita media yang berkesan. Jadi enam komponen ini merupakan komponen tambahan untuk menjadikan cerita yang dikeluarkan oleh media itu adalah lebih berkesan. Dan yang pertama ialah pakar yang berkaliber. Kandungan berita perlu memasukkan pandangan atau ucapan atau saranan daripada pakar yang hebat, terkenal, berkaliber agar syarikat akan lebih dipercayai oleh masyarakat. Seterusnya, cerita itu juga perlu mempunyai pengesahan daripada pihak yang berkaitan. Sebagai contoh, syarikat yang ingin mengeluarkan produk kesihatan perlu mendapatkan pengesahan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia terlebih dahulu. Begitu juga dengan produk makanan yang ingin mengeluarkan makanan perlu memerlukan sijil halal daripada JAKIM. Yang ketiga ialah perspektif yang unik. Berita perlulah mempunyai perspektif yang unik agar masyarakat akan terus mengingati dan menanti-nanti perkara terbaru daripada syarikat tersebut. Kemudian pelbagai anekdot juga akan menjadikan berita yang disampaikan oleh media itu berkesan kerana anekdot merupakan cerita ringkas dan menarik yang boleh dikeluarkan oleh syarikat. Seterusnya ialah fakta yang tepat juga perlu dititik beratkan agar rakyat tidak ragu-ragu dengan syarikat tersebut dan perlu diingatkan bahawa cerita tersebut mestilah menjaga hubungan masa dengan khalayak yang menuntut supaya berita dikeluarkan seiring dengan isu dan keadaan yang dialami oleh khalayak. Saya serahkan kepada rakan saya. Baiklah, sekarang kita masuk kepada perkongsian media. Perkongsian media merupakan satu situasi menang-menang antara organisasi dengan badan yang terlibat. Hal ini telah menjadi satu kebiasaan apabila sesuatu perkongsian atau kerjasama dijalankan secara baik dan berjaya, ia akan memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak. Jadi apakah kelebihan perkongsian media? Terdapat 5 kelebihan perkongsian media. Yang pertama ialah peningkatan reputasi organisasi. Bagaimana reputasi sesebuah organisasi boleh meningkat adalah dengan adanya media ini kerana rasa pemilikan yang ada oleh media yang memaksanya bekerja keras untuk meningkatkan reputasi organisasi tersebut. Di sinilah wujudnya situasi menang-menang. Yang kedua ialah lanjutan belanja pemasaran. Bajet pemasaran boleh diperluaskan kerana kerjasama ini boleh mengurangkan beberapa perbelanjaan. Sebagai contoh, iklan percuma yang dipromosikan oleh media tersebut. Yang ketiga, khalayak yang lebih luas. Ini penting kerana lebih besar khalayak, lebih hebat kesannya kepada organisasi. Yang keempat ialah lebih banyak penaja daripada orang awam. Apabila lebih banyak pendedahan tentang syarikat, ia boleh meningkatkan peluang untuk mendapatkan sumber penajaan yang baik untuk organisasi. Dan yang kelima ialah kewujudan pelbagai sumber. Jenis-jenis sumber yang berbeza boleh tersedia kerana penyertaan kuasa antara dua pihak. Ia mungkin hadir dalam bentuk modal, kemudahan dan peralatan. Selain itu, teknologi terkini, pengetahuan, kepakaran serta sumber manusia juga boleh didapatkan. Seterusnya, bergerak kepada perkongsian media yang berjaya. Perkongsian media yang berjaya ialah kerjasama dengan media akan memberi ganjaran yang besar kepada sesebuah organisasi. Oleh itu, adalah amat penting untuk kita mewujudkan kerjasama yang baik dengan pihak media supaya persefahaman yang membawa manfaat kepada kedua-dua belah pihak dapat dicapai. Jadi, terdapat 9 panduan untuk mencapai perkongsian media yang berjaya.
Okey, yang pertama ialah bertukar-tukar maklumat dan pengetahuan. Untuk memastikan perkongsian media yang berjaya, maklumat dalaman biasanya sukar diperoleh tanpa kerjasama dan perkongsian. Oleh itu, kita haruslah mengambil inisiatif ini untuk bertukar-tukar maklumat dan pengetahuan. Yang kedua, pencarian maklumat terperinci rangkaian rakan kongsi anda. Contohnya, siapa yang mereka sering berurus niaga. Perkara ini dapat membantu untuk berurus niaga pada masa hadapan. Dan yang ketiga, fleksibel dalam pelbagai cara. Kita haruslah bersedia untuk menyesuaikan diri dengan situasi terkini dan menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru. Yang keempat, dunia media sangat dinamik, iaitu dunia media akan berubah-ubah, tidak akan kekal sama. Oleh itu, sentiasa lengkapkan diri dengan maklumat terkini kerana anda tidak mungkin berurusan dengan orang yang sama selamanya. Dan yang kelima, ambil kesempatan terhadap peluang baru yang timbul. Jangan berlengah-lengah. Yang keenam, bersikap jujur dan jelas berkenaan pekerjaan. Ketika bekerja, kita haruslah menunjukkan sikap yang telus dan jangan berselindung tentang apa-apa mengenai diri kita. Yang seterusnya, yang ketujuh, jadikannya secara bertulis kerana dokumen boleh membantu menjelaskan kekaburan dan boleh bertindak sebagai satu pelan tindakan kepada kedua-dua belah pihak. Yang ke-8, sebarkannya kepada setiap orang dalam organisasi apabila anda melakukan perkongsian ataupun kerjasama kerana setiap orang harus mengetahui agar tidak ketinggalan sesuatu data ataupun maklumat-maklumat yang penting. Dan yang terakhir ialah menilai dan menikmati perkongsian atau kerjasama. Ini adalah penting untuk memastikan kedua-dua belah pihak bergerak ke arah yang betul, lakukan kerja secara profesional, bersungguh-sungguh dan menikmati pengalaman yang tak akan kita ulang semula. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.